Nama saya Maria, dan saya dosen di Ekonomi Islam. Tadi saya sudah mengenalkan, kebetulan di dalam ekonomi Islam itu terbagi 3 divisi. Saya adalah divisi keuangan, divisi etis, dan tim saya ada 1 orang, ibu yang berdiri paling tinggi di antara kami, Bu Fira, dan seharusnya ada 2 orang lagi dosen perempuan yang ikut bersama kami tapi berhalangan hadir karena ada acara di kampus. Itu memang untuk tabungan yang bisa suatu saat dipakai untuk keperluan mendadak, ya kan? Keperluan di masa depan yang kita nggak bisa prediksi. Tapi percayalah, ketika mau berbelanja itu kembali lagi ke diri sendiri. Ilmu saya pada hari ini adalah Personal Finance and Women, How to Manage Your Money. Di mana perkongsian saya adalah berkenaan dengan kewangan pribadi dan wanita, bagaimana kita dapat menguruskan kewangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ibu-ibu. Nama saya Ibu Nur Fazilawati daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya sangat berbesar hati dapat sama-sama dengan ibu-ibu semua hari ini. Tajuk perkongsian ilmu saya pada hari ini adalah Personal Finance and Women, How to Manage Your Money. Di mana perkongsian saya adalah berkenaan dengan kewangan pribadi dan wanita, bagaimana kita dapat menguruskan kewangan anda. Okey, saya pasti ibu-ibu semua tahu apabila terjadi iaitu sebelum, semasa dan selepas adanya pandemik COVID-19, pada sebelum kejadian semua masyarakat dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Tetapi semasa berlakunya pandemik, banyak aktiviti yang dilakukan adalah terhad. Di mana banyak kedai-kedai tutup, ada yang hilang pekerjaan, dan ramai anak-anak kita belajar secara online dan kita dikehendaki untuk memakai penutup muka dan lain-lain. Semasa dan selepas pandemik, ramai yang terkesan di mana tiada sumber pekerjaan. Bila tiada sumber pekerjaan, kan, kita tiada wang. So jadi disebabkan pandemik ini, kita telah belajar bagaimana cara untuk menyimpan wang. Daripada menyimpan wang, daripada situ kita tahu cara untuk menguruskan wang supaya wang itu dapat digunakan hanya untuk perkara-perkara yang penting sahaja. Dan disebabkan pandemik ini, kita tiada pekerjaan. Jika kita tiada pekerjaan, kita tiada wang. Dan sekarang apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu buat ialah kita hendaklah menyimpan wang yang kita ada untuk dibelanjakan perkara-perkara yang penting sahaja. Isi perkongsian ilmu saya pada hari ini, yang pertama adalah what is personal finance? Apa itu kewangan peribadi? Yang kedua, areas of personal finance.
bidang kewangan pribadi, dan yang ketiga, strategi personal finance strategi kewangan peribadi. Ini adalah isi kandungan perkongsian saya pada hari ini. Yang pertama, di dalam menguruskan keuangan, perkara asas yang perlu ibu-ibu sebagai wanita dan juga suri rumah perlu pelajari adalah apa itu keuangan peribadi. Jika ibu-ibu semua melihat paparan yang disediakan ini, jika kita lihat keuangan peribadi dari segi maksud Investopedia, ialah istilah yang merangkumi pengurusan wang anda serta menyimpan dan melabur. Ia merangkumi belanjawan, perbankan, insurans, gadai, janji, pelaburan, dan perancangan persaraan, cukai, dan juga harta pusaka. Istilah ini sering merujuk kepada keseluruhan industri yang menyediakan perkhidmatan kewangan kepada individu dan isi rumah, dan mereka juga menasihati tentang peluang kewangan dan pelaburan yang disediakan. Di dalam keuangan peribadi, matlamat dan keinginan individu itu sendiri, dan juga mereka merancang untuk memenuhi keperluan tersebut dalam kekangan kewangan. Ini juga dapat memberi kesan daripada cara anda menguruskan keuangan anda. Untuk memanfaatkan sebenarnya pendapatan dan simpanan yang anda ada, adalah penting untuk kita sebagai wanita menjadi bijak dari segi menguruskan kewangan, kerana kita dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan daripada situ kita akan dapat membuat keputusan kewangan dengan bijak. Kenapa keuangan peribadi penting? Keuangan peribadi adalah tentang memenuhi matlamat keuangan peribadi anda. Matlamat ini boleh jadi apa sahaja. Mempunyai keperluan kewangan jangka pendek, merancang untuk bersara atau menyimpan untuk pendidikan kolej anak anda. Itu merupakan salah satu matlamat kewangan peribadi. Ia juga bergantung kepada pendapatan, perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan perlindungan peribadi anda, sama ada insurans atau perancangan harta pusaka. Jika kita tidak memahami cara untuk menguruskan kewangan atau berdisiplin di dalam menggunakan kewangan, akan menyebabkan kita semua, sama ada wanita, ibu-ibu semua akan mengumpul hutang yang sangat besar. Apabila mempunyai hutang yang sangat besar, akan dapat memberikan kesan yang tidak bagus di dalam pengurusan kewangan kita. Kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Disebabkan itu, pentingnya kita mempunyai ilmu untuk menguruskan kewangan dan menggunakan kewangan kita untuk perkara-perkara yang penting dan perlu sahaja, terutamanya semasa dan selepas pandemik COVID-19 ini. Ada 5 bidang kewangan peribadi, iaitu yang pertama pendapatan, yang kedua perbelanjaan, yang ketiga simpanan, yang keempat pelaburan, dan yang kelima perlindungan. Untuk pendapatan ialah permulaan kewangan peribadi. Ia adalah jumlah keseluruhan kewangan yang anda terima
dan boleh digunakan untuk perbelanjaan, simpanan, pelaburan dan perlindungan. Pendapatan ini adalah wang yang anda dapat, termasuk gaji, upah, dividen daripada pelaburan dan sumber aliran masuk kewangan yang lain. Yang kedua adalah perbelanjaan. Perbelanjaan adalah wang yang anda keluarkan untuk membeli apa sahaja. Iaitu termasuk membayar sewa, membeli barangan rumah, melakukan aktiviti seperti memancing di kolam, makan di luar, membeli kelengkapan rumah, melakukan pembaikan rumah, pergi berjalan-jalan dan membuat aktiviti hiburan. Aspek yang paling penting di dalam kewangan peribadi ini adalah sama ada anda mampu atau tidak menguruskan perbelanjaan. Setiap individu mesti memastikan perbelanjaan mereka mestilah kurang daripada pendapatan. Jika tidak, mereka tidak akan mempunyai wang yang cukup untuk menampung perbelanjaan mereka, atau mereka akan berhutang jika perbelanjaan ini berlebihan daripada simpanan yang ada ataupun kewangan yang ada. Yang ketiga ialah menyimpan. Menyimpan ini adalah pendapatan yang tinggal selepas kita berbelanja. Setiap orang harus berhasrat untuk mempunyai simpanan supaya kita dapat menampung perbelanjaan yang besar atau bila kita berlakunya kecemasan. Walau bagaimanapun ini bermakna dan ini jika anda tidak menggunakan semua pendapatan anda dan jika anda menggunakan semua kewangan anda, ia akan menjadi lebih sukar. Di mana jika perbelanjaan anda lebih besar daripada pendapatan yang anda dapat dan sukar untuk anda membuat simpanan. Jadi tanpa mengira kesukaran, setiap orang harus berusaha untuk mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 3 hingga setahun simpanan untuk kita menampung jika berlakunya kecemasan dan jika terdapat sebarang perubahan di dalam pendapatan dan juga perbelanjaan kita. Di mana simpanan ini adalah sangat penting untuk kita. Yang keempat adalah pelaburan. Pelaburan ini melibatkan pembelian aset. Biasanya bila kita membeli saham, kita akan mendapat pulangan yang lumayan daripada pulangan yang kita laburkan. Pelaburan ini adalah bertujuan untuk kita meningkatkan kekayaan melebihi daripada jumlah yang kita laburkan. Kita tahu bahawa pelaburan memang ada yang mendatangkan risiko kerana tidak semua aset kita akan mendapat keuntungan dan mungkin kita akan mengalami kerugian. Ini adalah di dalam pelaburan. Dan melabur boleh menjadi sukar bagi mereka yang tidak tahu ataupun tidak mempunyai ilmu berkenaan dengan pelaburan. Biasanya jadi diharap nanti pada masa akan datang ibu-ibu semua dapat meluangkan masa untuk mempelajari dan mendapatkan ilmu dengan melalui pembacaan ataupun dengan melalui pembelajaran, dan mungkin anda akan dapat memanfaat
tentang ilmu tata pelaburan ini dengan mengupah seorang profesional supaya dapat membantu ibu-ibu semua melabur wang yang anda ada. Dan yang kelima, bidang kewangan peribadi yang perlu kita tahu ialah perlindungan. Perlindungan ini merujuk kepada kaedah yang diambil untuk melindungi diri kita daripada kejadian yang tidak disangka ataupun berlakunya kecemasan seperti mendapat penyakit dan atau berlakunya kemalangan. Dan daripada insurans ini kita akan dapat perlindungan, perlindungan hayat dan kesihatan, serta kita juga dapat merancang kita punya harta pusaka ataupun persaraan. Dan ini merupakan 5 perkara bidang kewangan peribadi yang kita harus tahu dan kita perlu tahu jika kita ingin menguruskan kewangan kita, kewangan peribadi kita dengan ke arah yang lebih baik. Okey, ada beberapa perkhidmatan kewangan, servis perkhidmatan kewangan yang lain yang berada di bawah satu ataupun lebih daripada 5 bidang yang kita bincangkan sebelum ini. Anda, ibu-ibu semua mungkin berkemungkinan mencari perkhidmatan yang dapat membantu ibu-ibu untuk merancang dan menguruskan kewangan ibu-ibu. Perkhidmatan ini adalah termasuk perkhidmatan pengurusan kekayaan, pinjaman dan hutang, belanjawan, persaraan, cukai, pengurusan risiko, perancangan harta pusaka, pelaburan, insurans, kad kredit, rumah dan juga gadai janji. Ini merupakan perkhidmatan kewangan peribadi yang mana kita boleh mendapatkan perkhidmatan jika kita merancang untuk menguruskan kewangan peribadi kita. Merujuk kepada petikan kata-kata daripada Bill Clinton, lebih cepat anda memulakan perancangan kewangan adalah lebih baik. Tetapi anda semua, ibu-ibu semua masih belum terlambat untuk mencipta matlamat keuangan di dalam memberi keselamatan dan memberi kebebasan kewangan kepada diri anda dan keluarga anda. Jadi, ibu-ibu semua masih belum terlambat lagi untuk merancang dan untuk mempunyai matlamat di dalam kewangan anda, supaya daripada matlamat ini anda akan dapat memberikan perlindungan dan memberikan kebebasan kewangan supaya anda mempunyai lebih banyak simpanan dan menggunakan pendapatan yang anda ada dengan perbelanjaan yang tidak melebihi daripada pendapatan. Untuk perkongsian kita yang terakhir, iaitu perkongsian kita yang ketiga kepada ibu-ibu semua, iaitu strategi di dalam kewangan peribadi. Ini merupakan strategi-strategi bagaimana ibu-ibu semua dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik. Ada 10 amalan dan tips-tips ataupun petua yang terbaik untuk kewangan peribadi. Yang pertama, keuangan mengetahui pendapatan anda. Semuanya tidak bermakna jika ibu-ibu semua tidak tahu berapa banyak wang yang ibu-ibu terima. Jadi sebelum memutuskan apa-apa
perbelanjaan, pastikan ibu-ibu semua tahu jumlah yang tepat, jumlah pendapatan yang tepat yang ibu-ibu terima. Okey, yang kedua adalah merangka belanjawan. Belanjawan adalah sangat penting untuk kita mengikut kemampuan yang ibu-ibu ada. Dan daripada itu kita dapat menyimpan cukup untuk kita memenuhi matlamat pada masa yang agak panjang. Okay, contoh perbelanjaan, kaedah belanjawan yang disyorkan adalah 50% daripada pendapatan untuk membayar perbelanjaan yang tetap. Okay, 30% untuk membeli barang-barang rumah ataupun harian, dan selebihnya iaitu 20% adalah untuk penyimpanan. Okay, jadi ibu-ibu perlu bijak dalam merangka kewangan ibu-ibu semua. Okay. Dan yang ketiga adalah bayar diri anda dahulu. Okay, ini bermaksud bahawa untuk memastikan wang yang diketepikan untuk perbelanjaan yang tidak disangka. Okay, contohnya seperti bil perubatan, okay, perbelanjaan harian. Jika anda tidak ada lagi sumber pendapatan, okay, ataupun mungkin barangan di dalam rumah ada yang rosak, itu merupakan perbelanjaan yang tidak dijangka. Jadi jaringan kewangan yang ideal untuk kita menyimpan adalah 3 ataupun 12 bulan perbelanjaan sara hidup. Bermaksud di sini adalah kita sudah mempunyai penyimpanan yang boleh kita bayar untuk jangka masa 3 hingga 12 bulan. Okay, biasanya pakar-pakar kewangan menganjurkan untuk kita meletakkan yang tadilah 20% daripada pendapatan kita adalah untuk penyimpanan. Okay, yang keempat ialah had dan kurangkan hutang. Okay, bunyinya mungkin cukup mudah. Okay, di mana kita jangan berbelanja lebih daripada yang kita bolehi, okay, untuk mengurangkan atau mengelakkan hutang yang lebih besar. Okay, tetapi sudah tentu kebanyakan kita semua boleh meminjam, dan kadang-kadang kita berhutang juga boleh memanfaatkan diri kita. Cuma jika kita hendak berhutang, kita hendaklah berpada-pada dan tidak berlebihan, di mana yang penting kita dapat membayar semua hutang-hutang kita. Okay, di mana kita punya pendapatan mestilah kita dapat membayar hutang-hutang yang kita telah lakukan. Seterusnya yang kelima, hanya pinjam apa yang anda boleh bayar. Ini terutamanya kepada yang mempunyai kad kredit. Saya percaya ibu-ibu semua ramai yang tidak terperangkap dengan kad kredit ini. Jika ibu-ibu berhasrat ingin menggunakan kad kredit, ibu-ibu hendaklah mempunyai disiplin, di mana kita perlu bayar keseluruhan baki setiap bulan atau memastikan nisbah penggunaan kredit adalah pada tahap yang minimum. Saya tidak menganjurkan penggunaan kad kredit ini kepada ibu-ibu semua kerana saya sendiri pun tidak menggunakan kredit ini. Jika kita tidak berdisiplin di dalam penggunaan kad kredit ini, kita akan terperangkap dengan hutang yang lebih besar. Kita boleh menggunakan kad kredit ini jika kita mempunyai kecemasan ataupun berada di dalam kecemasan. Dan kita hendaklah berdisiplin dari segi pembayaran, perbelanjaan. Dan yang keenam, kalau kita tengok sini, di sini adalah pantau store kredit anda, which is you monitor your credit score.
Okey, ini adalah berkaitan dengan yang nombor 5 tadi, jika kita mempunyai kad kredit. Okey, ini adalah bagi mereka yang mempunyai kad kredit di mana kita perlu memantau perbelanjaan kad kredit dan tidak melebihi daripada apa yang kita telah belanjakan. Dan seharusnya perbelanjaan ini adalah minimum dan tidak melebihi daripada apa yang kita jangkakan. Okey, yang ketujuh, merancang untuk masa depan. Okey, untuk melindungi harta pusaka ataupun aset yang ibu-ibu ada dan memastikan apabila kita meninggal dunia nanti, pastikan kita membuat wasiat. Okey, dan ini adalah bergantung kepada kita sama ada kita ingin menubuhkan satu atau lebih amanah, dan kita juga perlu merancang dengan melihat ke arah insurans. Okey, ini memastikan bahawa apabila kita sakit dan berada di hospital, kita mempunyai insurans yang boleh cover kewangan kita dan juga dapat memastikan ia memenuhi keperluan keluarga, dan kita juga hendaklah merancang pada hari tua dan juga persaraan kita pada masa akan datang. Okay, tips ataupun petua yang ke-8 adalah beli insurans. Okay, apabila umur ibu-ibu meningkat, penjagaan kesihatan, insurans penjagaan jangka panjang, insurans hayat, semuanya meningkat dalam kos kita yang semakin tua. Okay, jika ibu-ibu merupakan satu-satunya pencari nafkah untuk keluarga, ataupun ibu dan pasangan sama-sama bekerja, mempunyai perniagaan yang kecil di rumah untuk menampung kehidupan, dan banyak bergantung kepada ibu-ibu dan pasangan untuk bekerja. Jadi jika berlakunya kecemasan, insurans boleh menampung sebahagian besar daripada bil hospital, dan daripada itu perbelanjaan perubatan adalah merupakan salah satu sebab untuk kita berhutang, dan daripada insurans ini ia akan menjadi sumber kewangan kita untuk kita membayar bil-bil dan menangani kerugian yang kita hadapi. Dan yang ke-9, ini adalah pelepasan cukai bagi ibu-ibu yang bekerja ataupun mempunyai perniagaan di rumah. Ibu-ibu hendaklah menyimpan resit ataupun menjejaki perbelanjaan untuk semua sebarang kemungkinan, potongan cukai dan juga kredit cukai. Dan yang terakhir adalah berehat. Di mana tips yang terakhir, berehat, di mana pastikan ibu-ibu semua mendapat ganjaran dan memberi ganjaran kepada ibu sendiri pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Dan melakukan memberi ibu untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang ibu suka, terutamanya memberikan kebebasan kewangan yang terutamanya kepada ibu-ibu yang bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja di rumah, dan ini adalah tiba masanya untuk ibu-ibu berehat dan melakukan aktiviti-aktiviti yang ibu-ibu semua suka. Jika ibu-ibu lihat di dalam slide ini, di antara woman ataupun perempuan, wanita, dan sumber kewangan, kita hendaklah perlu bertanggungjawab ke atas wang dan masa depan kewangan yang kita ada, dan kita perlu mendapatkan ilmu
pengetahuan, dan pada hari ini ibu-ibu semua mendapatkan ilmu pengetahuan bagaimana untuk menguruskan kewangan ibu-ibu semua. Okey, dan buat perkara yang berlaku, kita hendaklah mempunyai perancangan, terutamanya pada hari ini kita membuat perancangan terhadap kewangan kita, untuk pada masa akan datang, pada masa hadapan. Dan kita lihat perancangan kewangan tentang kebimbangan khusus, di mana kita mempunyai kita mempunyai sumber yang boleh kita buat untuk kita rancang, dan kita mempunyai penyimpanan apabila kita menghadapi kecemasan. Dan mungkin adalah yang terakhir untuk kita mendapat kewangan peribadi, terutamanya kepada ibu-ibu. Kita boleh melakukan perniagaan kecil di rumah, ataupun sekarang banyak suri rumah yang melakukan perniagaan secara online, di mana ini akan dapat menampung ataupun meningkatkan pendapatan kepada kita sekeluarga. Secara keseluruhannya, kewangan peribadi merupakan proses di mana individu, iaitu ibu-ibu sendiri ataupun keluarga dapat menguruskan kewangan dan masa depan dengan lebih baik dan terperinci. Sekiranya terdapat kekurangan kewangan atau perbelanjaan yang melebihi pendapatan, maka ibu-ibu semua sudah tahu cara bagaimana untuk menghadapi dan menguruskannya. So, saya harap dengan perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat dan faedah kepada ibu-ibu semua untuk menguruskan kewangan ibu ke arah yang lebih baik. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dan gimana supaya tidak boros? Tapi ada suatu kendala, kayak seumpama pengeluarannya tak terbatas, kayak gitu. Akhirnya kan, soalnya ada ini Dan game anak-anaknya ya, oke. Jadi bisa juga untuk mengontrol keuangan anggaran rumah tangga. Oke, di sini saya jelaskan singkat secara sederhana apa itu frugal lifestyle, yaitu Bisa sebenarnya tinggal 100.000, mungkin 50, kadang kalau beruntung 20.000 mungkin kan. Jadinya